Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mahfid bin Aslan, bernombor metrik C20A1084. Hari ini saya akan menerangkan tentang subjek metodologi penyelidikan, iaitu daripada bab 1 hinggalah bab 3. Tajuk yang saya pilih ialah pembangunan platform multimedia pembelajaran animasi 2D dan implikasinya di dalam kalangan mahasiswa. Di bahagian bab 1 pengenalan ini saya akan ringkaskan, iaitu multimedia berasal daripada perkataan multi dan media yang bermaksud tempat, cara atau alat yang digunakan untuk menyampai maklumat. Yang kedua ialah animasi merupakan medium di mana imej atau objek yang dimanipulasikan untuk muncul sebagai imej bergerak. Okey, untuk permasalahan kajian berkaitan tajuk ini ialah mahasiswa kurang minat dalam pembelajaran animasi 2D. Yang kedua ialah mahasiswa kurang berkemahiran dalam pembelajaran animasi 2D. Bagi objektif kajian, mengkaji akan mengkaji kemahiran dan kemampuan yang digunakan dalam pembelajaran animasi 2D. Seterusnya ialah mengkaji minat mahasiswa dalam pembelajaran animasi 2D. Dan yang terakhir ialah mengkaji keberkesanan elemen multimedia dalam pembelajaran animasi 2D. Untuk persoalan kajian, apakah kemahiran yang digunakan dalam pembelajaran animasi 2D? Yang kedua ialah apakah minat mahasiswa sangat mendalam terhadap pembelajaran animasi 2D? Yang terakhir ialah sejauh manakah keberkesanan multimedia dalam pembelajaran animasi 2D? Di bahagian skop kajian ini tertumpu kepada pembangunan multimedia dalam pembelajaran animasi 2D di kalangan mahasiswa. Di bahagian had kajian ini dijalankan ke atas pelbagai responden daripada kumpulan pelajar, orang ramai, pendidik dan profesional. Seterusnya ialah kajian ini terhad kepada masyarakat yang terdiri daripada golongan muda kerana mereka adalah generasi saintis yang akan datang. Kesimpulannya, bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian daripada pelbagai sudut, iaitu dari segi animasi 2D dan juga multimedia. Seterusnya ialah kajian ini dilakukan bagi mengkaji tentang pembangunan multimedia dalam pembelajaran animasi 2D di kalangan mahasiswa. Bagi bab kedua ialah kajian literature. Kajian literature ini boleh didefinisikan sebagai rujukan secara kritikal dan sistematik ke atas dokumen-dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data, kaedah yang memperolehi maklumat yang berkaitan tajuk atau kajian yang dijalankan. Di bahagian ini kita akan ke definisi multimedia. Multimedia merupakan proses komunikasi interaktif yang berteraskan teknologi komputer yang menggabungkan pelbagai elemen media digital seperti teks, audio, grafik, animasi dan video untuk menyampai maklumat. Multimedia juga merupakan kata majmuk yang menunjukkan kepada pelbagai media komunikasi atau peranti yang berbeza-beza. Di bahagian ini ialah saya akan menerangkan definisi animasi 2D, iaitu saya akan ringkaskan definisinya. Animasi secara umum merupakan paparan imej artistik 2D ataupun susunan berterusan kedudukan model untuk mencipta ilusi di mana watak yang dipaparkan adalah bergerak dan hidup. Seterusnya, animasi juga boleh didefinisikan sebagai ilusi optik gerakan kerana ia berlaku kesinambungan visual yang boleh dihasilkan dan juga dipaparkan dalam pelbagai jenis cara. Di bahagian ini saya akan menerangkan tentang sorotan kajian lepas, iaitu multimedia online dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu, multimedia adalah cara untuk menggabungkan lebih dari satu jenis media agar dapat berkomunikasi secara efektif. Seterusnya ialah pembelajaran dalam penggunaan multimedia merupakan proses untuk memecahkan masalah. Dalam hal tersebut, ia diperlukan untuk kemampuan dalam menganalisis dan mencari jalan untuk mengatasi serta mencuba untuk merumuskan cara-cara pemecahan yang dirumuskan ataupun masalah. Seterusnya ialah perkembangan multimedia interaktif model hybrid.
Tujuan utama bagi kajian ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti penelitian ini. Multimedia tidak hanya memiliki makna antara teks dan grafik sederhana sahaja, tetapi juga dilengkapi dengan suara, animasi, video dan interaksi adalah untuk membuat rancangan multimedia lebih interaktif. Seterusnya ialah multimedia dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, multimedia merupakan media yang terdapat elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, video untuk tujuan menyampaikan maklumat. Seterusnya ialah dalam pendidikan juga penggunaan multimedia merupakan salah satu perkara penting kerana ia menunjukkan sesuatu perkembangan baru bagi membantu dunia pendidikan ini menjadi lebih menarik minat pelajar ataupun mahasiswa. Seterusnya ialah teknologi maklumat dalam pendidikan. Teknologi multimedia dalam pendidikan merupakan satu media pembelajaran yang menarik dan lengkap bagi semua pelajaran. Dan juga multimedia merupakan salah satu media yang merangkumi satu persembahan pendidikan dalam menyampaikan sesuatu bahan pengajaran. Akhir sekali ialah kesimpulan. Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian dari pelbagai sudut, iaitu dari segi animasi 2D dan juga multimedia. Kajian ini dilakukan bagi mengkaji tentang pembangunan multimedia dalam pembelajaran animasi 2D di kalangan mahasiswa. Akhir sekali ialah metodologi penyelidikan. Metodologi penyelidikan menjelaskan tentang cara pengumpulan data semasa menjalankan kajian bagi mencapai objektif yang telah dibincangkan di bab 1. Seterusnya ialah kaedah penyelidikan. Antara kaedah yang digunakan ialah kaedah kualitatif dan juga kuantitatif untuk mencari dan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan kajian yang telah dibuat. Contohnya, penyelidikan, tinjauan, persempelan dan juga eksperimen. Seterusnya ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan dibuat untuk rujukan buku di perpustakaan merupakan tempat untuk mendapat sumber maklumat yang banyak serta relevan sesuai dengan kajian yang dikaji. Seterusnya ialah kajian lapangan. Kajian lapangan dilakukan di persekitaran di mana digunakan tempat untuk kajian. Seterusnya ialah temu bual dan soal sidik. Temu bual direka bentuk untuk mengumpul maklumat yang penting dan relevan dengan pelaksanaan kajian. Ini merupakan carta Gantt, iaitu carta perancangan untuk melakukan kajian. Kesimpulannya, pengkaji akan dapat mengetahui jumlah peratusan dan keberkesanan kaedah ini dalam mencapai objektif kajian. Selain itu, pengkaji juga dapat mengenal pasti dan meneliti persamaan dalam kajian ini di antara kajian pengkaji yang lain.